Mana ada akta anti lompat parti? Adakah akta yang bernama Akta Anti Lompat Parti? Perbincangan mengenai Akta Anti Lompat Parti berlaku selepas tahun 2018. Kalau kita masih ingat, selepas PRU ke-14, ada beberapa ahli-ahli daripada UMNO yang telah berpindah kepada Parti Bersatu. Begitu juga kemudiannya di apa yang dipanggil sebagai Sheraton Move, terdapat beberapa ahli-ahli daripada PKR yang telah tinggalkan dan juga masuk menjadi ahli kepada Bersatu. Jadi pendek kata, fenomena di mana ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat semasa mereka berada dalam satu parti, tinggalkan parti itu dan join parti yang lain atau masuk parti yang lain. Adakah perkara ini boleh berlarutan? Kita dapati bahawa tindakan pindah daripada satu parti ke parti yang lain mempunyai beberapa implikasi-implikasi. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu berdiri di atas tiket UMNO atau PKR dan mereka menang atas UMNO atau tiket UMNO atau tiket PKR, dan kemudian selepas menang mereka telah pindah daripada parti UMNO dan PKR dan mereka masuk dalam parti yang lain, DAP dan sebagainya. Jadi adakah ini bermakna rakyat yang memilih mereka telah ditipu? Jadi timbul persoalan-persoalan sedemikian. Dan yang keduanya, juga dapati bahawa perpindahan wakil-wakil rakyat yang dipilih dari satu parti ke parti-parti yang lain juga boleh menimbulkan ketidakstabilan politik. Apakah kesannya jika ada satu parti, satu gabungan parti politik sebagai contoh Barisan Nasional, sebagai contoh Perikatan Nasional, katalah daripada gabungan parti politik Barisan Nasional, ada di antaranya ahli gabungannya tinggalkan Barisan Nasional dan memasuki ke dalam Perikatan Nasional. Apakah katanya undang-undang berkaitan perkara ini? Walaupun tidak ada Akta Anti Lompat Parti, Perlembagaan Persekutuan telah dipinda untuk memberikan kesan bagi menahan ahli-ahli wakil rakyat daripada pindah randah atau melompat daripada satu parti politik ke satu parti politik yang lain. Satu fasal baru 49A telah dimasukkan dan pada asasnya ialah dia berlaku dalam tiga keadaan. Keadaan pertama ialah apabila wakil rakyat itu telah berhenti menjadi ahli parti politik, maknanya dia resign atau dia tinggalkan jadi ahli kepada parti politik. Jadi kursinya akan jadi kosong. Yang keduanya ialah ada apa-apa sebab-sebab lain yang memberhentikannya atau menghilangkan keahliannya di dalam parti politik tersebut. Dan sebab ketiga ialah jika ia bertanding sebagai seorang bebas dan selepas menang pilihan raya, dia menyertai mana-mana parti politik. Jadi kerusinya itu akan dikosongkan dan dia akan terhenti menjadi seorang wakil rakyat. Walaupun 49A1 itu sebut apabila seorang wakil rakyat itu terhenti, tidak semestinya terhenti bila seseorang itu telah dibuang oleh parti politiknya. Itu tidak termaksud sebagai terhenti. Dia masih lagi menjadi ahli Dewan Rakyat. Dan yang ketiganya ialah bila beliau dipecat daripada parti politik, dia juga masih menjadi ahli Dewan Rakyat walaupun telah dipecat daripada parti politiknya. Itu tidak bermaksud beliau telah terhenti. Di samping artikel 49A, fasal 49A juga dimasukkan fasal 160 di mana inilah fasal penakrifan. Dan di dalam pasal 160 terdapat penakrifkan apakah itu parti-parti politik. Tujuannya untuk memudahkan pengenalan apa itu parti politik dari segi undang-undang. Pada rumusnya kita faham bahawa tujuan diadakan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan fasal 49A dan 160 ialah untuk memberhentikan berlakunya penghijraan atau perpindahan ataupun lompat dari satu parti politik ke parti politik yang lain. Tujuannya ialah supaya rakyat dapat apa yang mereka pilih.